Sebelum kita berhenti sikit masa ni, saya nak cerita tentang, dia ada kena-mengena juga dengan hadis ni, yang mana di bahagian hujung hadis Nabi SAW cerita tentang kuffa alaika hadha. Nabi kata kepada Muaz, jaga ni mulut. Dan apabila Muaz kata, takkanlah kami masuk neraka, takkanlah kami dihukum berdasarkan mulut kami, Nabi kata, thaqilatka ummuka, mudah-mudahan kau hilang ibu engkau. Adakah manusia akan masuk ke dalam neraka melainkan disebabkan hasil lidah mereka? Kita cerita sikit tentang ini. Minggu depan kita akan cerita detail lah, cuma sedikit. Bila kita boleh cerita keburukan orang? Kadang-kadang bab ini kita terlepas pandang. Kalau urusan itu antara kita dengan orang, dua orang, kita tak boleh ceritakan keburukan orang. Peribadi orang tu kita tak boleh ceritakan. Membuka aib dia tak boleh. Sebagaimana kita tak mau orang buka aib kita, dosa-dosa kita yang terselindung, sebegitu juga kita tak boleh buka aib orang lain. Melainkan aib tu tersebar dan semua orang tahu lah. Semua orang tahu dia ni memang janji dia, kalau janji pukul 7, 7:30 dia sampai. Semua orang tahu. 7 orang nama Ahmad. Orang tanya, Ahmad yang mana satu? Alah, Ahmad yang 7:30 tu lah. Itu bukan kita nak kutuk dia. Itu semua orang tahu. Itu perangai dia. Ataupun dia suka mencarut. Dia suka kata gila babi. Dia tak mencarut, dia kata gila babi. Orang tanya, Abu yang mana satu? Abu gila babi tu. Itu bukan kata nak kutuk dia. Memang dia perangai macam tu. Tapi kalau dosa yang orang buat antara dia dengan Allah, dia bersembunyi, kita ternampak dia buat dosa tu, kita tutup lebih baik. Sesiapa yang menutup kesalahan sahabatnya, Allah tutup kesalahan dia. Itu janji Nabi SAW. Jadi kita kena ingat, sebagaimana kita syarah hadis-hadis sebelum ni kan, apa yang kita buat di dunia sebenarnya bukan di dunia, tapi di belakangnya ada di akhirat. Betul Allah sebut, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, betul, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhan kamu. Itu di dunia. Di akhirat apa? Dalam masa yang sama, sekarang ni kamu sedang berlumba untuk syurga yang luas. Siapa yang buat baik fali nafsihi, kepada diri dia. Siapa yang buat jahat fa'alai. Siapa yang buat baik fali nafsihi, kepada diri dia. Siapa yang buat jahat fa'alai, ke atas dia. Jadi sebelum kita fikir kita buat baik ni untuk orang, untuk kita. Jadi itu berkaitan dengan menutup aib orang. Tetapi ada aib yang tak boleh tutup. Aib mana yang tak boleh tutup? Satu antara yang tak boleh tutup, apabila aib itu melibatkan kezaliman kepada orang lain. Sama ada zalim tu kecil ataupun zalim tu besar, kalau kita tutup aib, menjadikan orang lain dizalimi. Pada ketika itu, dengan kadarnya kita boleh buka aib orang. Kita nampak orang kena rompak, kita kenal perompak tu. Memang kita kenal muka dia. Tapi kita tak mau buka cerita sebab aku tak mau bagi dia malu. Tak boleh. Sebab ini melibatkan orang lain. Kezaliman dia memberi kesan kepada orang lain. Itu tak boleh. Mesti diceritakan. Ataupun kita tahu dia ni kalau hutang mesti dia tak bayar punya. Dia nak bayar hutang cukup liat. Dia mai jumpa kawan kita nak minta hutang. Aku tak ada duit, aku nak pinjam duit. Kita tahu, aku ada pengalaman dah dengan mamat ni, dia susah nak bayar hutang. Kita boleh bagi tahu kat kawan kita. Aku bukanlah nak kata jangan bagi, tapi kalau hang nak bagi kat dia, hang kena fikir balik, anggaplah seolah-olah duit tu hang takkan dapat balik. Sebab dia susah nak bayar balik. Itu tak apa. Sebab apabila kita bercakap itu, kita menyelamatkan orang daripada dia dizalimi. Baik, apa lagi yang boleh? Apabila orang bercakap satu urusan yang menyesatkan manusia, aib dia tak boleh disembunyikan. Sama ada sikit ataupun banyak, sama ada sekali ataupun berkali-kali, tak boleh sembunyikan. Kalau dia buat silap sekali, kita jangan kata sekali je dia silap, jangan sebut kesilapan dia. Kita kena sebut. Kata-kata si fulan dalam bab ini adalah salah. Kita boleh sebut. Kalau tak mau sebut nama dia pun tak apalah. Mungkin kita memikirkan faedah dakwah dan sebagainya. Kita tak mau sebut. Kata-kata ini adalah salah.
Tapi kalau kita nak sebut nama, ini para ulama buat, tuan-tuan. Kata orang ni dalam bab ini tak kena. Kata imam ini dalam bab ini salah, bercanggah dengan hadis. Dia ni tersalah di dalam menilai. Dia ini tersilap. Pandangan dia ini meleset. Itu boleh. Kalau dia silap sekali. Kalau ada orang kata, pasal apa tak bagi nasihat dekat dia saja? Dia apa betul? Ini bukan masalah dia apa betul. Kita ni kena apa betul juga. Dia datangkan satu perkataan salah tentang agama, tafsiran yang salah tentang agama. Kita boleh nasihat dia. Hampa betul lah perkataan hang ni salah. Dia pun boleh perbetul. Tetapi apa pentingnya kita perbetul sendiri? Sebab itu pendirian kita, mewakili pendirian kita. Kita ni bukanlah ulama, tak beza banyak. Tapi kadang-kadang mungkinlah di antara kita ni orang kenal. Contohnya bila orang semua orang kenal. Orang bila kata Haji Fatah, kawan-kawan dia semua kenal. Oh, Haji Fatah bab agama dia tak menipu. Dia mesti cakap ada fakta. Ini contoh. Bila Haji Fatah kata pandangan si fulan A bin B ini mengarut, sebagai contoh, apa kesan dia? Kesan dia orang akan kata, pandangan ni mengarut. Sebab apa? Sebab Haji Fatah kata. Habis tu kalau Haji Fatah kata, maksudnya apa? Oh, Haji Fatah ni bab agama dia tak menipu. Itu kesan dia. Kalau satu pandangan salah, mungkin itu boleh tarik balik pandangannya. Tetapi apabila kita bercakap tentang kesilapan itu, dia memberi kesan yang besar. Itu kalau orang salah sekali sekala. Kalau orang tu kerap sangat salah, bukan salah, bukan silap, dia kerap sangat cakap benda yang merepek tentang agama. Semua tafsiran-tafsiran agama dia semua meleset. Tak ada disiplin dalam ilmu, tak kaji kitab asal, tak lihat perkataan ulama hadis dan ulama tafsir, tak ambil tahu taraf hadis dalam menyampaikan satu benda. Segala maklumat yang sampai dekat dia, dia sebarkan dekat orang lain. Tafsiran, ada ulama yang keras, hada kadzab, dia ni penipu. Ada ulama yang keras, hada kadzab, dia ni penipu. Ada ulama Ibn Hibban keras lagi, ilaihi muntaha kadzab, semua penipu dialah kepala. Ada ulama lagi keras, Malik kata dajjalu minad dajajilah, ini salah satu daripada dajjal-dajjal yang akan keluar. Gelaran ni dibagi kat siapa? Bukan orang silap sekali. Orang silap sekali tak boleh. Dia mungkin tersilap. Macam kita lah, kita baca hadis, kita tersasul perkataan, kita semua orang buat salah. Kadang-kadang kita percaya orang ni tersilap berlaku. Tetapi kalau orang yang memang mulut dia suka tipu, ataupun dia memang tak berhati-hati, dia bagi saja khabar betul, khabar salah dia bagi, kita akan kata hadza hatibul lail. Ini pengumpul kayu api waktu malam. Pengumpul kayu api waktu malam, dia kumpul kayu ke apa ke, ular ke, semua dia kumpul. Diibaratkan seperti inilah, Sudin potong kayu api pun dia potong, kaki dia pun dia nak potong. Dia angkut dia semua. Ini kita kena bagi tahu. Orang ni, si fulan, kalau dia kerap buat, kita bagi tahu, si fulan, dia ini, dia main sampai je semua benda, tak ambil tahu. Si fulan, orang ni, dalam hadis, dia sampai je, betul ke tak betul. Kalau orang tu, kerap buat silap. Adakah itu dikira penghinaan dekat dia? Tak. Mungkin ibadat dia lagi bagus daripada kita. Mungkin dia lebih dekat dengan Allah daripada kita. Mungkin dia ini lebih tinggi kedudukan dia daripada kita. Mungkin dia akan masuk syurga lebih dahulu daripada kita. Mungkin juga kita akan sama-sama dengan dia dapat rahmat Allah. Mungkin. Tetapi kita bercakap ni bukan sebab kita, bukan sebab dia. Sebab kesan yang tinggal kepada orang-orang lain nanti. Jadi itu sedikit berkaitan dengan bila kita bercakap tentang orang, tentang kesalahan orang. Tak ada kena mengenal kita dengan dia. Kalau teruk sangat salah dia, perkataan kritikan itu juga mesti berat. Tetapi peribadi dia antara dia dengan Allah, dan itu jugalah. Kadang-kadang bila mengkritik ni, batasan dia kena jagalah. Jangan melampau sangat. Dia ni salah banyak sangat, kita pergi kata dia ni mabuk ketua berapa-apa, tak kena. Itu melampau. Tak patutlah kita sebut begitu. Rupanya betul tak betul tak tahulah, tapi tak patutlah kita sebut begitu. Tapi sebahagian ulama' menggunakan perkataan yang keras bagi orang yang dengan sengaja banyak melakukan kesalahan. Jadi